Sebab tu ada seorang ulama di Mesir, dia kata dalam Al-Quran ada ayat kalimah nuzulan min Rabbir Rahim, tak salah. Ada kalimah nuzul. Dalam Quran ada kalimah nuzulan. Nuzulan ni kalau kita terjemahkan bahasa Melayu nak dia turun. Nuzulan min Rabbir Rahim. Ada? Ayat itu bermaksud kita turun nuzulan, kita turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu sukar dipahami. Tapi Syekh tadi masya-Allah, seorang ulama, seorang mufassir, dia kata maksud Allah Taala nuzulan min Rabbir Rahim itu, ini adalah satu kalimah. Nuzulan min Rabbir Rahim itu, ini adalah satu kalimah, satu istilah. Ada satu puak datang ke padang mahsyar nanti, itu diistilahkan sebagai nuzul, turun ke padang mahsyar. Ada sebahagian orang ke padang mahsyar itu diistilahkan sebagai dihambat ke padang mahsyar. Pergi juga padang mahsyar, tapi padang mahsyar itu pergi secara dihambat. Ada satu golongan datang ke padang mahsyar itu digunakan istilah nuzul, turun ke padang mahsyar. Masya Allah. Sama tak sama? Jadi Syekh tadi mengatakan apa maksud nuzulan min Rabbir Rahim? Turun, diturunkan oleh Allah. Nuzulan min Rabbir Rahim. Golongan ini datang ke padang mahsyar secara nuzul min Rabbir Rahim, daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Maka Syekh tadi mengatakan bahawa nuzul ini satu istilah kita memulakan tetamu. Kita memulakan tetamu. Ataupun bahasa jampul dia tu, nama dia berangguh. Berangguh. Jadi berangguh ni bermaksud bukan rumah dia yang sebenar, bukan tempat penginapan dia sebenar. Tampek berangguh kejap je. Dia ada rumah dia yang lebih lawa lagi, tapi ada berangguh kejap. Berangguh nama dia. Ataupun tempat turun berehat daripada keletihan alam kubur, daripada keletihan alam kubur, bergerak ke padang mahsyar. Di padang mahsyar ada tempat singgahan, itu maksudnya. Macam kita daripada Negeri Sembilan ni, pergi berjalan ke Kedah, rumah pengantin depan lagi. Tapi nak pergi rumah pengantin tu mungkin besok pagi. Nak pergi rumah pengantin, kita nak pakai baju lawa sikit. Ke rumah pengantin tu macam-macam lah layanan dia, makanan dan lazat dan sebagainya. Ada tempat yang lebih khusus. Tapi sebelum nak sampai rumah pengantin, adalah tempat berangguh dia. Tempat berangguh tu nama dia nuzul. Ada orang dia bagi macam tu ya, bagilah hotel yang kecil-kecil tu. Ada orang disediakan tempat berangguh yang begitu hebat. Maka kata Syekh tadi, sebagaimana manusia, kalau ada tetamu yang dimuliakan, kalau tetamu siapa? Kalau tetamu diraja, tetamu pemimpin negara, bila dia datang, dekat manakah tempat berangguh dia? Dia hotel-hotel. Hotel-hotel yang lawa, supaya dia sampai, dia berehat. Tadi lotih naik ke peterbang sejauh-jauh dia. Jadi sebelum dia nak sampai kepada tempat upacara yang sebenar, maka diberikan tempat turun, berehat di situ. Dia pun berehat, dapat. Jadi esok pagi menghadiri majlis itu dengan selesa. Kalau tempat turun tu tak selesa, katil dia pun 5 orang duduk, esok pagi pergi tempat tu semua mengantuk, labab memang tu. Mata tidur tak cukup, mandi tak ada air. Jadi bagi orang yang dapat berehat tadi, dia selesa. Maka dikatakan Syekh tadi, begitulah orang yang mukmin, yang salihin, bila dia keluar alam barzah, berjalan ke padang mahsyar dengan penuh keletihan. Di padang mahsyar tu banyak lagi benda-benda yang akan berlaku, hisab dan sebagainya. Orang yang lain dah duduklah di padang mahsyar, tapi ada golongan nuzulan min Rabbir Rahim, ditempatkan dengan tempat yang istimewa. Bermaksud kita akan terasa, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semulia-mulianya, dan seolah-olah bukan seolah mengitu pun. Jadi orang yang hebat ni, dia tahu kehendak kita.
Orang yang hebat, dia tahu keperluan kita. Itu orang yang hebat. Macam kita pergi ke Kedah, kita nak pergi kenduri, kalau tuan rumah tu tuan rumah yang hebat, dia tahu apa yang berlaku ke kita ni. Kita latih. Maka dia tahu kita latih. Dia siapkan rumah yang selesa-selesanya. Tak ada dia ajak berburak dah. Tu dia tak roti. Dah sampai, dia ajak kita berburak. Kita dah latih ni. Dia ajak buat. Itu mana orang yang tak faham. Bila orang yang faham, sampai diberikan tempat tidur. Diberikan makanan. Diberikan minuman. Makanan pula sama dengan selera kita. Kalau jenis tuan rumah tak pandai, kita tak ramai makanan tu diberi. Dia tak pandai. Jadi orang yang pandai, dia tahu selera kita apa, dia tahu kehendak kita apa. Jadi semua sesuai. Alah, pandai tuan rumah ni kata. Jadi apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui? Allah Subhanahu lebih mengetahui apa yang berlaku pada kita, apa keperluan kita. Jadi kita ke mana keluar daripada alam kubur, masya dengan kedahagaan dan sebagainya, dahaga. Keluar daripada alam kubur dahaga. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka dengan kehadagahan kita, maka dia berikan minuman-minuman yang tertentu. Jadi ketika itu kita mengatakan, Masya Allah, Allah Ta'ala tahu hajat kita. Kita haus, diberikan minuman. Kita latih, diberikan tempat rehat. Maka setiap keperluan kita itu Allah Ta'ala mengetahui dan diberikan hak. Jadi kita akan mengatakan, Masya Allah, Allah Ta'ala tahu keperluan kita. Dan Allah Ta'ala memuliakan kita. Sebagaimana kita pergi tempat orang, sesuai je dia bagi. Rumahnya elok, apa elok. Kita pandai tuan rumah ni, kita kata tahu dia apa yang kita hendak. Kalau tidur pula elok, ya tak ada dibagi satu katil tu 5 orang. Mana tuan rumah tak baca. Tak dibaca ke kita datang sekampung ni. Tak dibaca ke kita, habis adik-beradik kita, dia tak dibaca dia siap rumah tu, kita datang 30 orang. Kereta 10 buah. Jadi semua boy, tuan rumah tak dibaca bermaksud tuan rumah tak pandai nak baca kita kan. Tapi kalau tuan rumah yang pandai baca, Masya Allah, cukup-cukup dia bagi elok seorang sekatil. Termasuk tuan rumah pandai meraihkan kita. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu lagi apa hajat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Kata ulama tu nuzulam mir rabbir rahim. Jadi bila kita sampai kepada mahsyar, Masya Allah, kita dilayan dengan penuh layanan, dengan penuh kemuliaan. Sedangkan kita membaca hadis, membaca Al-Quran dan sebagainya, mahsyar itu tempat sengsara. Tetapi ada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sehingga ke syurga. Jadi kalau sebegitulah keadaan balasan Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan kita, dengan kepahaman kita, maka kita korbankan nafsu kita. Kita korbankan kesenangan kita di dunia ini. Kita korbankan harta kita untuk kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan Allah dengan kita korbankan harta kita. Kita muliakan Allah dengan korbankan masa kita. Kita muliakan Allah dengan korbankan tenaga kita. Kita korbankan waktu rehat kita. Sepatutnya kita rehat, tapi kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita ingin menunjukkan kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin kemuliaan kita kepada Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ya Rabbana